Salam sejahtera dan terima kasih karena sudi menonton video pembentangan ini. Untuk video pembentangan kali ini, kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami dalam modul GMGM 3043 Pembangunan Organisasi. Untuk makluman, tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah berkaitan dengan isu ataupun kekangan yang dihadapi di Jabatan Kesehatan Negeri Sabah ataupun secara ringkasnya JKNS. Sebelum itu, saya dan rekan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Midkatu Simpong dengan nomor metrik 276525. Seterusnya saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Miguel Kiansan, nomor metrik 276519. Salam sejahtera, nama saya Rizwan bin Makin, nomor metrik 276685. Salam sejahtera, saya Veronica Berman, nomor metrik 276720. Salam sejahtera, nama saya Dono Anak Douglas, nomor metrik 276491. Alright, untuk isi kandungan bagi pembentangan kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan pengenalan kepada Jabatan Kesehatan Negeri Sabah. Oke, yang kedua adalah kami akan berkongsi berkenaan dengan tujuan dan kepentingan diagnosis melalui pembangunan organisasi ini. Yang ketiga, kami akan berkongsi berkaitan dengan isu ataupun permasalahan yang dihadapi di JKNS. Yang keempat, kami telah bekerja sama untuk membuat analisis data. Yang kelima adalah pelaksanaan intervensi. Dan yang keenam adalah cabaran dan tindakan. Dan seterusnya yang terakhir adalah kesimpulan mengenai isu ataupun kekangan yang dihadapi di Jabatan Kesehatan Negeri Sabah. Baiklah, untuk bahagian pengenalan, pembangunan organisasi memainkan peranan yang amat penting dalam persekitaran perniagaan yang dinamik dan berdaya saing, bukan sahaja pada hari ini, tetapi pada masa-masa akan datang, yang membolehkan organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan, meningkatkan keberkesanan dan juga memupuk budaya kerja yang positif. Menurut Aurora pada tahun 2020, pembangunan organisasi ataupun translation dalam bahasa Inggris yaitu organization development ialah bidang antara disiplin yang memfokuskan untuk menjadikan organisasi itu lebih berkesan, produktif dan tempat yang menarik untuk bekerja melalui intervensi terancang berdasarkan pengetahuan sains sosial dan juga tingkah laku. Dalam tugasan ini, kami telah melakukan diagnosis dan analisis terhadap Jabatan Kesehatan Negeri Sabah berkaitan dengan isu terkini yang melibatkan aspek sumber manusia, teknotekstur dan juga strategi. Alright, untuk kenalan kepada Jabatan Kesehatan Negeri Sabah, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah ini menyelia perkhidmatan penjagaan kesehatan di Sabah. Infrastruktur penjagaan kesehatan di Sabah telah berkembang lebih daripada 340 kemudahan penjagaan kesehatan premier dan 24 buah hospital di seluruh Sabah. Sebagai agensi penting dalam penyediaan perkhidmatan kesehatan di Sabah, JKNS bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program dalam Kementerian Kesehatan seperti pembekalan perkhidmatan perubatan, kesehatan dan pergigian di peringkat negeri dan juga daerah. Matlamat utama jabatan ini adalah untuk meningkatkan taraf kesehatan rakyat Sabah agar mereka dapat mencapai dan mengekalkan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih produktif. Visi JKNS adalah untuk menjadikan setiap individu, keluarga dan juga masyarakat di Sabah ini lebih prihatin dan melibatkan diri dalam penjagaan kesehatan dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang sehat dan juga sejahtera. Right, untuk bahagian tujuan dan kepentingan diagnosis pula, pendekatan ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap pelbagai aspek organisasi, yaitu termasuklah struktur, proses, sistem dan juga budaya, dengan tujuan untuk mengenal pasti bidang bagi penambahbaikan atau penjajaran
selaras dengan matlamat organisasi ini sendiri. Right? Melalui proses diagnosis organisasi, JKNS dapat memperolehi pemahaman mendalam tentang keadaan semasa organisasi, mengenal pasti titik-titik kekuatan yang perlu dipertahankan, dan menentukan titik-titik lemah yang memerlukan perhatian yang lebih. Dengan memahami keperluan teknologi dan infrastruktur yang lebih efektif, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimum untuk mencapai organisasi dengan lebih cepat. Kaidah diagnosis yang digunakan dalam tugasan ini adalah pendekatan kualitatif yang hanya menggunakan analisis dokumen melalui artikel, akhbar, dan juga jurnal ilmiah. Hal ini adalah penting untuk mendalami isu-isu yang berkaitan dengan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah. Dengan memanfaatkan sumber-sumber ini, kajian kualitatif akan memberikan wawasan yang lebih berharga mengenai cabaran dan peluang yang dihadapi oleh JKNS sendiri, serta menyediakan landasan dan cadangan serta penambahbaikan yang sesuai untuk organisasi ini. Dan seterusnya akan dibentangkan oleh rekan saya. Dipersilakan, Puan Veronica. Terima kasih rakan seperjuangan. Saya akan membentangkan mengenai dengan isu dan masalah. Yang pertama yaitu isu proses manusia. Isu proses manusia dengan menekankan keperluan untuk mengekalkan jururawat di Sabah demi memenuhi keperluan kesihatan tempatan. Hal ini pernah disuarakan oleh Datuk James Ratib tentang kebimbangan beliau bahawa pemindahan jururawat yang sudah disahkan Perjawatan ke Semenanjung atau Sarawak boleh mengakibatkan kekurangan tenaga kesihatan di Sabah. Seterusnya, isu yang kedua iaitu isu teknostruktur. Isu teknostruktur dengan menyoroti keadaan infrastruktur kesihatan di Sabah yang masih kritikal, termasuk aspek teknologi. Bobby Swan menekankan kekurangan dalam pelbagai aspek seperti klinik yang usang, kekurangan peralatan kesihatan, dan kekosongan jawatan penting dalam sistem kesihatan. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, isu strategi. Insiden kesilapan perubatan di klinik kesihatan Felda Sahabat Lahad Datu dapat dikaitkan dengan kelemahan dalam strategi pengurusan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dalam beberapa aspek. Pertama, kekeliruan dalam membaca sejarah rawatan pesakit dan pengecaman buku rawatan menunjukkan kelemahan dalam proses manusia, termasuk latihan, pengawasan, dan pengurusan prestasi staf kesihatan di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Kedua, insiden tersebut mencerminkan kelemahan dalam proses operasi Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, seperti sistem dokumentasi, rawatan, dan pengurusan maklumat pesakit yang mungkin tidak mencukupi atau memerlukan penambahbaikan. Saya seterusnya, rakan saya akan sambung. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan saya. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan, yaitu berkenaan dengan analisis data, di mana saya akan mengungsikan 5 data, yaitu yang pertama, isu proses manusia, di mana kaki tangan penjaga kesehatan sedia ada di negeri Sabah kurang. Yang kedua, pemergian jururawat berpengalaman dan mahir ke wilayah lain mengakibatkan penurunan kualiti penjagaan yang diberikan kepada pesakit di Sabah dan menjejaskan hasil pesakit yang berpotensi. Data yang kedua yaitu kawasan luar bandar, di mana perkhidmatan dan keselamatan pesakit terjejas, khususnya pada kawasan luar bandar karena kurang mendapat perkhidmatan. Profesional penjaga kesehatan yang biasa dengan konteks, budaya, dan cabaran setempat lebih bersedia untuk menyediakan penjagaan yang disesuaikan dan berkesan kepada masyarakat, di mana ini bermaksud hanya beberapa orang yang boleh mengawal selia
perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat. Dan selain itu, kesinambungan penjagaan adalah penting untuk kesejahteraan pesakit, terutamanya keadaan kronik atau tetap penjagaan jangka panjang. Ya, untuk analisis data yang ketiga, isu struktur teknologi, di mana infrastruktur teknologi dan struktur organisasi bagi negeri Sabah, di mana pada tahap yang kurang memuaskan, seperti sebagai contoh keadaan klinik yang usang dan peralatan perubatan yang tidak mencukupi. Data yang keempat yaitu kekosongan dalam tenaga kerja penjagaan kesehatan, di mana kewujudan memburukkan lagi cabaran teknostruktur yang dihadapi oleh Sabah, di mana kekurangan profesional penjaga kesehatan dan seterusnya telah membebankan tenaga kerja yang sedia ada, mengakibatkan bebanan kerja yang meningkat dan quality penjagaan yang berkurangan. Dan analisis data yang terakhir yaitu pengurusan strategik yang berkesan, di mana penting dalam melaksanakan protokol yang mantap, langkah kawalan quality yang ketat, dan mekanisme pengawasan yang berwaspada untuk mengukuhkan keselamatan pesakit dan menghalang kesilapan yang boleh dicegah. Dan pembacaan tepat sejarah rawatan dan pengenalpastian yang betul bagi rekod rawatan menunjukkan kesilapan dalam pengurusan maklumat, di mana bagi data yang terakhir, data yang pengurusan yang strategik boleh mendapatkan data yang tepat kepada pesakit untuk memberikan perkhidmatan yang baik daripada penjaga kesehatan. Sekian saja daripada saya. Seterusnya pembentangan ini akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya. Saya akan membuat pembentangan pelaksanaan intervensi. Terdapat beberapa kaedah atau intervensi yang boleh dijalankan di dalam DKNS dalam menghadapi isu-isu yang dikemukakan. Antaranya melakukan peningkatan dalam sistem pengurusan maklumat kesehatan, meningkatkan sistem pengurusan maklumat kesehatan yang terintegrasi dan bersepadu, pengukuhan prosedur pengesanan dan pengesanan rawatan, peningkatan kesadaran dan kecakapan ketimpangan kesehatan dalam pengurusan ubat dan keselamatan pesakit. Dan seterusnya pengukuhan budaya keselamatan dan kualiti dalam organisasi. Itu saja yang dapat dalam pelaksanaan intervensi, dan saya serahkan kepada rekan saya untuk pembentangan seterusnya. Oke, pembentangan seterusnya berkenaan dengan cabaran dan tindakan. Cabaran yang pertama yang dihadapi adalah dalam pengurusan sistem pengurusan maklumat kesehatan, di mana ketidakintegrasian dan ketidakterpaduan sistem tersebut menyebabkan kelemahan dalam pengelolaan rekod rawatan pesakit. Jadi, untuk mengatasi cabaran ini diperlukan peningkatan infrastruktur IT yang canggih serta pelatihan yang menyeluruh bagi kaki tangan dalam menggunakan sistem tersebut dengan efektif. Pembangunan atau peningkatan infrastruktur IT yang canggih memerlukan sumber daya yang mencukupi serta pematuhan terhadap standard keselamatan maklumat yang ketat. Cabaran seterusnya yang dihadapi adalah dalam proses pengesahan rawatan yang tidak teliti, di mana ketepatan dalam proses ini memerlukan prosedur yang ketat dan penerapan teknologi yang meminimalkan risiko kesilapan.
kurangnya telitian dalam pengesahan rawatan dapat mengakibatkan kegagalan dalam memberikan rawatan yang tepat dan selamat kepada pesakit. Jadi tindakan untuk mengatasi ini ialah di mana perlu disusun semula prosedur SOP ataupun prosedur operasi standard untuk proses pengesahan rawatan agar lebih teliti dan terperinci. SOP yang diperbaharui harus mengandungi garis paduan yang jelas tentang bagaimana setiap langkah rawatan perlu disahkan dan dilaksanakan, termasuk pemeriksaan silang oleh lebih dari satu profesional kesehatan. Cabaran ketiga ialah melibatkan kurangnya kesedaran dan kecekapan kaki tangan kesehatan dalam pengurusan ubat dan keselamatan pesakit, yang mengakibatkan kekurangan dalam prestasi kesehatan secara keseluruhan. Jadi tindakan untuk mengatasi ini adalah dengan langkah-langkah yang perlu diambil, termasuk menyediakan latihan berkala dan pendidikan kepada kaki tangan kesehatan tentang keselamatan pesakit, pengurusan ubat, dan penggunaan sistem maklumat kesehatan. Secara kesimpulannya, diagnosis pembangunan organisasi yang dijalankan ke atas Jabatan Kesehatan Negeri Sabah mendedahkan isu kritikal yang merangkumi proses manusia, infrastruktur teknologi, pengurusan strategik. Analisis infrastruktur teknologi menjelaskan kekurangan dalam kemudahan penjagaan kesehatan dan kekurangan kaki tangan, menjejaskan kecekapan perkhidmatan dan hasil pesakit. Oleh itu, mengatasi cabaran ini melalui usaha kolaboratif, perencanaan strategik, dan penglibatan pihak berkepentingan adalah penting untuk Jabatan Kesehatan Negeri Sabah menangani keperluan pembangunan organisasinya dengan berkesan dan memastikan penyampaian perkhidmatan penjagaan kesehatan yang berkualiti kepada masyarakat Sabah. Dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian dalam pembincangan ini. Saya dan rakan-rakan saya yang lain berharap bahawa maklumat yang telah dikongsikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik ini kepada penonton. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang telah hadir dan menyokong. Terima kasih.